Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey. Taufik, Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi. Dapat lagi kita bersama, dapat lagi kita secara bersiaran secara langsung dalam slot bacaan hadis hari ini, insyaAllah. Okey. Okey, jadi saya ucapkan hari ini selamat tengah hari jam 12 tengah hari, insyaAllah. Okey, saya ucapkan selamat tengah hari dan juga selamat hari Khamis, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen yang pertama saya nampak Kak Ruhani, insyaAllah. Okey, waalaikumsalam Kak Noraini. Silakan masuk, insyaAllah. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang yang baru join. Yang bersama-sama dalam slot bacaan hadis, insyaAllah. Okey, Kak Martini, Kak Hamida, Kak Widuri. Okey, Kak Zurina, Kak Biba, Kak Saria, insyaAllah. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, Alhamdulillah. Okey, insyaAllah semua sihat. Sihat tak hari ini, hari Khamis, insyaAllah. Okey, jadi saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Okey. Okey, sentiasa semoga kita semua berada sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita di bawah rahmatnya. Allah Akbar, insyaAllah. Okey. Dan saya doakan juga semoga hari ini segala urusan, ada apa-apa urusan hari ini, insyaAllah saya doakan dipermudahkan. Okey. Urusan daripada satu hari ni ada urusan ke? InsyaAllah dipermudahkan. Dan semoga juga Allah selesaikan segala keperluan kita, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Latifah, Kak Siti Aminah, Kak Maria Rahmat, insyaAllah. Silakan masuk, ahlan wa sahlan. Kak Nur Atika. Okey, saya ucapkan selamat tengah hari, insyaAllah. Baik, yang dah hadir, silakan masuk. Yang baru join bersama-sama hari ini, silakan masuk dan boleh tolong saya untuk sharekan live ini, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak yang dah share, mantap. Terbaik. Okey, yang belum share jangan lupa tekan button share, boleh? Kita nak sebar kebaikan, pakat-pakat kita nak ajak ramai orang lakukan kebaikan, insyaAllah, boleh? Pakat-pakat share kan, dekat dalam 10 grup, 20 grup, insyaAllah. Kita sebarkan kebaikan sebab kita nak ajak ramai orang melakukan kebaikan, insyaAllah. Okay? Sebab kita tak tahu mana amalan yang kita lakukan tu, amalan tu yang akan jadi timbangan amalan kebaikan kita berat di akhirat. Kita tak tahu amalan yang mana, insyaAllah. Jadi waktu sekarang ni lah kita nak kejar lakukan kebaikan, kejar saham akhirat, insyaAllah. Walaupun share tu nampak macam remeh je kan, tetapi dengan kita share, kita ajak orang lakukan kebaikan, insyaAllah. Saya doakan sama-sama semoga kebaikan yang lain datang kepada kita. Allah kurniakan kebaikan yang lain, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Okay, terbaik Encik Salim dah share, mantap, terbaik. Okey, yang belum share laju-laju cepat-cepat tekan button share, boleh? Kita nak sebar kebaikan sama-sama. Kita nak ajak orang ramai-ramai. Okey, kita tak nak seorang-seorang buat kebaikan, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hayati, Encik Zulfadil, Kak Habibah, Kak Rubiah, insyaAllah. Silakan masuk. Kak Juliana, Kak Alina, silakan masuk, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kak Nasura, insyaAllah. Okey, jadi dalam slot bacaan hadis hari ini kita nak sembang-sembang tentang apa? Kita nak share tentang apa? Okey, tajuk kita ialah zikrullah. Ingat zikrullah itu apa? Iaitu kita berzikir. Okey, zikrullah ganti terbaik kepada segala amalan. Apa maksudnya tu? Kan, zikrullah ganti terbaik segala amalan. Maksudnya, adakah dengan zikrullah ini terbaik daripada sedekah? InsyaAllah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay.
Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Azlan. Okey. Kak Elisa, Kak Sanwati, silakan masuk. Kak Rohaya, alhamdulillah, mantap, terbaik. Terima kasih Kak Nasrah, terbaik yang dah share kerana Allah Taala. Alhamdulillah. Okey. Jangan lupa share, jangan lupa, okey. Tekan button share laju-laju. Kita nak sebar kebaikan, kita nak kejar saham akhirat, insya-Allah, walaupun sekecil-kecil amalan pun. Subhanallah. Okey, Waalaikumsalam Kak Hayati, silakan masuk. Okey, jom. Jadi hari ni kita nak basahkan lidah dengan berzikir. Okey, hari ni kita nak berzikir. Okey. Terima kasih Kak Julie, Kak Juliana, Encik Kamarudin dah share, alhamdulillah, dah kongsi, terbaik, mantap. Okey. InsyaAllah. Okey, jom. Kita nak zikir sama-sama. Hari ini kita nak basahkan lidah sama-sama. Kita nak ingat kepada Allah. Okey. Salah satu cara kita nak ingat kepada Allah dengan kita berzikir. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah juga ingat kepada kita. Allah Akbar. Seronok kalau Allah ingat nampak kita. Sebab InsyaAllah semoga kita ni sentiasa di bawah lindungan rahmat dia ni. Subhanallah. Okey. Mantap, terbaik yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang dah share Kak Noratika, Kak Fauziah. Terima kasih yang dah share, insyaAllah. Okey, jom kita zikir sama-sama hari ni. Boleh? Hari Khamis kita kena zikir dengan penuh bersemangat. Boleh? Okey, jom kita zikir sama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Boleh lagi satu kali round. Kita penuh bersemangat. Kita nak ingat kepada Allah, zikir kerana Allah Taala. Boleh? Jom. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terbaik, mantap semuanya. Okey. Tenang tak? Okey, semoga dengan kita berzikir, kita ingat kepada Allah Taala. Okey, jiwa kita tenang, hati kita tenang, semoga fikiran kita tenang. Okey. Satu hari ni kita positif sahaja. Orang kata positif vibe. InsyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Kak Nur Hayati, Kak Zumali, okay, Kak Mardiah. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Kak Maznah, silakan masuk. InsyaAllah. Okay, yang baru join, yang dah masuk live hari ni, yang bersama-sama, saya ucapkan selamat datang. Okay, ahlan wa sahlan. Okay, yang baru join, InsyaAllah dalam solat bacaan hadis. Tak terbaik Kak Nurhaya. Sayang semua kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Okay. Semoga dengan Al-Quran kita dapat bersama di syurga Allah. Masya Allah. Okay. Yang baru hadir, jangan lupa tekan button share. Okay. Terbaik Kak Zumali. Alhamdulillah dah share kerana Allah Ta'ala. Mantap. Okay. Teruskan share. Jangan lupa teruskan share. InsyaAllah dengan kita yang dah share, saya ucapkan terima kasih. Okay. Semoga saya doakan semoga semua murah rezeki, insyaAllah. Semoga kebaikan yang kita lakukan Allah balas dengan kebaikan yang lain. Kita tak tahu kan, macam-macam kebaikan boleh datang. Okey. Jadi dalam surah bacaan hadis hari ni kita nak sembang apa? Tajuk kita tadi iaitu zikrullah. Zikrullah
ganti terbaik kepada segala amalan. Masya Allah. Okey, zikrullah. Sedangkan zikrullah tu kita tak perlu keluarkan wang ringgit. Okey, tak perlu luangkan banyak masa. Okey, tak perlu luangkan banyak tenaga. Tetapi walhal dia kata dekat sini zikrullah. Berzikir tu ganti segala amalan. Masya Allah, kita nak tengok apa yang dimaksudkan ni. Okey, InsyaAllah kita hari ni baca hadis, niat kerana Allah Ta'ala. Hari ni kita dengar hadis, kita share surat hadis ni kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Okay, semoga bila kita dengar hadis, kita dapat beramal dengannya. Okay, InsyaAllah kita dapat beramal dengannya. Sebab apa? Bila kita beramal dengannya, InsyaAllah hari-hari kita orang kata satu hari satu kali upgrade amalan kita. InsyaAllah. Okay, tanda kita cinta Nabi Muhammad SAW, kita ikut nasihat Nabi, kita ikut amalan sunnah Nabi. Subhanallah. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Linda. Kak Azimah silakan masuk. Tak apa, kita belum start lagi. Okay, muka surat 484. Okay, siapa yang ada kitab Fadilat Amal, kita boleh baca sama-sama. Okay, boleh highlight, boleh tanda poin-poin penting supaya kita boleh beramal dengannya. Okay, yang dah share terima kasih. Mantap Kak Hayati, Kak Azimah yang dah share. Okay, yang baru hadir silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Jangan lupa tekan button share. Okay, teruskan share, teruskan sebar kebaikan. Okay, baik, jom kita mula surat hadis hari ni. Okay, komen dahulu di bawah. Jelas tak suara saya? Kuat tak? Lantang tak suara saya hari ni? InsyaAllah. Okay, line. Okay, kita nak tengok hadis hari ni. Zikrullah, gantian segala amalan. Subhanallah. Kan berzikir ni power dia punya fadilat, dia punya kebaikan. Okay, sedangkan berzikir ni hanya memerlukan masa kita sikit. Dia ambil masa kita sikit, dia ambil tenaga kita sikit. Tapi dengan berzikir, kita tak perlu pun nak keluarkan wang ringgit. Okay, tetapi amalan berzikir ni sangat besar. Subhanallah. Okay, okay, terbaik Kak Azimah. Jelas. Terima kasih komen. Hari ni Kak Azimah kat rumah ya. Okay, Alhamdulillah. Baik, hari ni kita nak baca hadis dahulu. Okay, hadis kita hari ni 2 baris. Sama-sama kita baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, jom. Okay. An Ibni Abbas radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ajaza minkum anil laili an yukabidah wa bakhila bil mal an yunfiqahu wajabuna anil aduwi an yujahidah falyuksir zikrullah. Okay, Alhamdulillah. Okay, itu hadis kita hari ni. Okay, jelas. Terima kasih yang komen jelas. Waalaikumsalam Kak Suriah, silakan masuk. Encik Rosli, Kak Asia, Kak Nur Azwa, silakan masuk. Okay, Kak Hafsah, Alhamdulillah. Terima kasih yang komen jelas. Okay, work from home. Okay, terbaik InsyaAllah. Okay, jadi hadis ni apa maksud dia? Kita dah baca hadis, Alhamdulillah. Jadi kita nak tengok apa maksud dia. Apa yang dimaksudkan dengan zikrullah ni, ganti segala amalan. Okay, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan. Jadi siapa yang riwayatkan hadis ini, siapa yang keluar hadis ini, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Okay, beliau dia riwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay, Nabi ada bersabda. Nabi bersabda apa? Okay, Nabi sampaikan apa? Baik,
Jika seseorang daripada kamu tidak mampu beribadat dengan bersungguh-sungguh pada malam hari dan bakhil untuk membelanjakan harta, iaitu belanja harta kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam bersedekah, khairat dan sebagainya. Okey, apa lagi? Takut. Takut untuk berjihad menentang musuh. Jadi apa kita kena buat? Kalau kita tak mampu nak buat semua amalan ni, maka hendaklah dia memperbanyakkan zikrullah. Nabi bagi cara dekat sini. Subhanallah, kan? Nabi tunjuk cara dekat umat-umat dia. Okey, Nabi kata kalau seseorang dia tak mampu nak beribadat bersungguh-sungguh, tak mampu nak lakukan ibadat bersungguh-sungguh pada waktu malam, contoh waktu tahajud, mungkin kita ada kekangan kesihatan, tak mampu nak bangun malam, berjaga malam lama-lama untuk solat. Mungkin kita ada masalah kekangan masa, mungkin kita terlalu penat sampai terlena, kan? Tak sampai tak terjaga untuk solat malam. Okey, Nabi kata kalau tak mampu untuk buat amalan ibadat, kita ganti dengan apa? Gantilah dengan memperbanyakkan zikrullah. Jadi kita gantikan dengan berzikir banyak-banyak. Okey, waktu ada masa, insya-Allah zikir banyak-banyak. Sebab kita nak ganti amalan lain. Okey, lagi Nabi kata apa? Bakhil. Bakhil untuk membelanjakan harta ke jalan Allah. Bakhil maksudnya okey, bukanlah nak dikatakan kedekut, cuma mungkin kita tak semua orang ada banyak harta untuk kita derma, kan? Ala-ala cukup makan, kan? Okey, mungkin ada yang tak cukup masa, kan? Kekangan masa kita nak buat derma, sedekah. Okey, kalau kita nak gantikan dengan amalan sedekah ni, memperbanyakkan berzikir. Okey, kalau rasa kita tak mampu nak bersedekah banyak-banyak, tak mampu nak membelanjakan harta ke jalan Allah, jadi kita gantikan dengan zikrullah. Nabi kata gantikan dengan zikrullah, memperbanyakkan berzikir. InsyaAllah dia akan top up amalan yang kita tak mampu nak lakukan. Okey, kemudian Nabi kata apa? Takut pula tu nak berjihad menentang musuh. Maksudnya kita mungkin tak macam orang lain mampu untuk pergi Palestin ke, nak tolong orang di Palestin. Kita takut nak berjihad, betul tak? Mungkin kita ada rasa takut, betul tak? Dengar macam bom sana, bom sini, kan? Kita rasa takut nak berjihad. Jadi kita nak gantikan dengan apa? Bergantilah dengan zikrullah. Okey, dengan zikrullah ni boleh top up segala amalan yang kita tak mampu buat. Subhanallah, power tak power zikrullah ni. Okey, zikrullah ni berzikir. Berzikir. Okey, kita ingat kepada Allah, memperbanyakkan berzikir, insya-Allah dia boleh top up amalan-amalan yang lain. Okey, bukan phone saja boleh top up kredit, amalan kita pun boleh top up. Okey, insya-Allah. Jom kita tengok keterangan. Silakan masuk, ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama. Encik Zulkafri, Cik Gayak, Kak Noratika, ada Mentari Senja, insyaAllah. Okey, Kak Hasina, silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okey, bersama-sama. Waalaikumsalam Kak Sarifah. Okey, bersama-sama dalam solat bacaan hadis hari ini kita nak tengok amalan zikrullah ni, dia boleh ganti amalan-amalan lain yang kita tak mampu buat. Terima kasih Kak Azimah. Dia tulis kat komen tu, tak mampu buat amalan waktu malam, tak mampu sedekah, takut kita nak berjihad, kita ganti dengan berzikir, memperbanyakkan berzikir, insya-Allah. Okey, jom keterangan dia. Baik, sebarang bentuk kekurangan pada ibadat sunat boleh ditampung. Boleh ditampung melalui berzikir
dengan sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Okey, kita rasa amalan kita tak cukup, kita rasa kita kurang bersedekah. Okey, kita rasa kita tak mampu nak bangun malam untuk solat tahajud lama-lama. Jadi kita boleh top up dia. Amalan kita boleh top up dengan berzikir. Okey, maksudnya dalam waktu siang hari kita zikir, banyak-banyak kita zikir. Kita nak top up amalan lain, insya-Allah. Okey, jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, ini daripada Sayyidina Anas. Kalau tadi daripada Sayyidina Abdullah, yang ni daripada Sayyidina Anas. Okey, Nabi sabda apa? Zikrullah. Okey, zikrullah adalah tanda keimanan. Masya-Allah, zikrullah ini adalah tanda keimanan. Kemudian kelepasan daripada sifat munafik. Okey. Jadi dengan berzikir ni, iaitu dia sebagai tanda keimanan seseorang, dan dengan berzikir ni tiket pelepasan. Nak ke mana? Okey. Tiket pelepasan daripada sifat munafik. Subhanallah, kita takut sangat kalau sifat munafik ni ada dalam diri kita tanpa sedar. Jadi kita berzikir banyak-banyak supaya kita lepas daripada sifat munafik. Okey, kemudian lagi dengan berzikir dapat apa? Pemeliharaan daripada godaan syaitan. InsyaAllah dengan kita banyakkan berzikir, kita penuhkan hati kita dengan kalamullah, InsyaAllah syaitan pun dia tak berani nak dekat. Kita dah buat kubu, kita dah buat pendinding dekat diri kita. Okey. Dan penyelamat daripada api neraka. Masya-Allah, dengan berzikir banyak kebaikan kat situ kan. Okey, tanda keimanan seseorang. Okey, tiket pelepasan ni daripada sifat munafik. Kemudian dia jauh kita daripada godaan syaitan, insya-Allah. Okey, dan dia sebagai penyelamat daripada api neraka. Subhanallah. Okey. Jadi memandangkan faedah-faedah tersebut, maka zikrullah ini dianggap ibadat yang sangat yang lebih afdal daripada banyak ibadat yang lain. Kan? Okey, jadi disebabkan berzikir ni banyak dia punya amalan, banyak dia punya kebaikan dia. Jadi berzikir ini dia diiktirafkan. Okey, diiktirafkan sebagai ibadat yang lebih afdal, yang lebih baik daripada amalan yang lain. Okey, insya-Allah. Jadi khususnya zikir ni dia memainkan peranan penting untuk menghindar daripada dikuasai oleh syaitan. Okey, yang paling utama sekali kita berzikir. Poin pertama sekali yang berzikir, peranan zikir ni yang paling utama ialah kita nak jauh daripada dikuasai oleh syaitan, insya-Allah. Baik. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mariam, Kak Wan Ida, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama, yang baru hadir, yang baru join dalam solat bacaan hadis, saya ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan. Okey, silakan masuk dalam solat bacaan hadis, saya ucapkan selamat tengah hari juga. InsyaAllah kita nak tengok amalan yang boleh top up amalan-amalan yang lain, iaitu dengan berzikir. Silakan masuk. Alhamdulillah, terbaik. Okey, dan jangan lupa teruskan share, boleh? Bantu saya, kita sebar kebaikan sama-sama, insya-Allah. Okey, kemudian dia kata apa lagi? Okey, dalam hadis ini dia kata syaitan ni dia sentiasa ganggu. Okey, syaitan ni dia sentiasa ganggu untuk menguasai hati-hati manusia. Sebab syaitan ni dia dah berjanji dengan Allah waktu dulu. Dia akan ganggu, dia akan goda manusia sehingga hari kiamat. Jadi apabila seseorang mula berzikir, maka syaitan pun tidak berdaya. Jadi kita nak jauhkan daripada godaan syaitan ni, kita banyakkan berzikir. Zikir ni sebagai perisai kita. Okey, waktu tu syaitan dia akan berundur. Okey, lalu syaitan dia akan berundur dengan hina.
Okey, tapi kalau sebaliknya macam mana? Okey, sebaliknya apabila seseorang lalai daripada berzikir, maka syaitan mula menggodanya. Jadi power tak. Okey, kita nak jauh daripada godaan syaitan kan, kita tak sedar kadang-kadang terdetik hati nak buat tu kan, terdetik nak buat ni. Okey, cepat-cepat kita berzikir, cepat-cepat kita istighfar insya-Allah. Okey. Muka surat 484 Kak Salma, 484 insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Rohaya, Kak Nurisha, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Wah, terbaik Kak Wanidah, mantap dah share kerana Allah Taala. Terima kasih. Okey, boleh? Okey, jom. Kemudian dia kata apa lagi? Jadi para ulama tasawuf, okey, ulama tasawuf para ulama tasawuf menganjurkan supaya memperbanyakkan zikir agar syaitan tidak berpeluang untuk menggoda hati. Okey, supaya hati kita ni jadi kuat. Supaya hati ni jadi kuat sampai dia tak dapat sampai dapat kita lawan hasutan syaitan. Insya-Allah, subhanallah. Okey. Lagi apa dia kata? Okey, rahsia. Ada rahsia dekat sini. Okey, rahsia pencapaian kekuatan hati ke tahap yang tertinggi oleh para sahabat ialah kerana mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, waktu zaman dulu, okey, para sahabat dia nak kekuatan hati. Waktu tu para sahabat dia nak capai kekuatan hati dia, mereka sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu tu mereka tidak perlu lagi kepada latihan melalui zikir, iaitu berzikir dengan mengeraskan hati. Waktu itu ada Nabi Muhammad. Okey, para sahabat mereka boleh berdamping dengan Nabi untuk kuatkan hati, untuk capai kekuatan hati. Tapi kita kan Nabi dah wafat. Jadi macam mana kita nak kuatkan hati? Macam mana kita nak berdamping dengan Nabi? Okey, dengan kita ikut nasihat Nabi, kita ikut sunnah-sunnah Nabi. Okey, Nabi pesan nak kuatkan hati daripada godaan syaitan dengan berzikir. Jadi kita ikut nasihat Nabi. Dengan berzikir kita dapat kuatkan hati kita, insya-Allah. Okey. Jadi semakin kita jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah perlunya kita kepada rawatan hati melalui berzikir untuk menguatkan hati. Subhanallah kan. Sedih dengar. Betul tak? Semakin jauh kita daripada zaman Rasulullah, semakin kita kena kuatkan hati kita. Okey, macam-macam zaman sekarang. Okey, jadi kita kena kuatkan hati kita. Okey, macam mana kita kuatkan? Dengan berzikir, memperbanyakkan berzikir, insya-Allah. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, hati. Okey, hati ini dia menjadi begitu lemah sehingga dengan rawatan yang sebanyak mana pun tetap tidak dapat diusahakan. Okey. Jadi kita nak rawat hati kita, nak kuatkan hati kita, lebih-lebih lagi zaman sekarang kita kena memperbanyakkan berzikir. InsyaAllah kita banyakkan berzikir, ingat kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, terima kasih Kak Mariam. Kak Hamidah, mantap-mantap dah share kerana Allah Ta'ala. Terbaik insyaAllah. Okey. Boleh? Okey, jom. Kita tengok ada satu peristiwa dekat sini. Ada satu kisah. Okey, satu peristiwa mengenai seorang wali Allah. Okey, ada seorang wali Allah ni, beliau berdoa kepada Allah. Dia doa apa? Supaya diperlihatkan cara syaitan memasuki godaannya ke dalam hati manusia. Luar biasa wali Allah ni. Okey, wali Allah ni dia doa, dia kata dia nak tengok macam mana syaitan masuk
ke dalam hati manusia. Macam mana syaitan goda hati manusia ni? Itu permintaan seorang wali Allah ni. Jadi, Allah tunaikan ke tak? Jom kita tengok Allah tunai ke tak permintaan dia. Baik. Kemudian, maka beliau diperlihatkan syaitan yang menyerupai seekor nyamuk duduk di sebelah kiri hati di bahagian belakang bahu. Jadi Allah tunaikan seorang wali Allah ni. Dia kata dia nak tengok macam mana syaitan goda manusia. Okey, jadi Allah pun perlihatkan dia. Okey, Allah perlihatkan dia. Syaitan ni dia menyerupai seekor nyamuk. Okey, nyamuk tu dia duduk di sebelah kiri hati. Di bahagian belakang bahu. Maksudnya bahu kiri kita lah, dia duduk dekat belakang. Okey. Kemudian di mulutnya terdapat satu belalai yang panjang. Seperti jarum yang ditujukan ke arah hati. Okey, nyamuk tu. Okey, syaitan tu menyerupai nyamuk. Dia duduk dekat bahu belah kanan. Kemudian dia nampak dekat nyamuk tu ada satu belalai. Macam jarum lah kan. Satu belalai macam jarum. Dia cucuk. Dia tuju dekat hati. Jadi sekiranya syaitan mendapati hati manusia itu lalai daripada zikir, maka dia akan menyuntik godaan dan racun kemaksiatan ke dalam hati manusia. Allahu Akbar. Okey, syaitan tu dia menyerupai nyamuk. Lepas tu dia cucuk dia punya belalai tu macam jarum dekat hati. Lepas tu dia tengok hati kita. Kalau dia nampak hati tu lalai daripada berzikir, apa lagi? Okey, nyamuk tu suntik godaan dia. Dia sebarkan godaan dia. Dia sebarkan racun kemaksiatan kalau hati kita lalai. Okey, kalau hati kita kuat dengan berzikir, insya-Allah okey, patah jarum nyamuk tu. Okey, jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain, syaitan ni dia sentiasa duduk, okey, dengan meletakkan hujung hidungnya ke arah hati manusia. Syaitan ni sentiasa duduk dekat. Okey, dia letakkan hujung-hujung hidung dia dekat hati manusia. Bila hati manusia ni lalai je, dia terus bertindak. Allahu Akbar, takut kan? Jadi apabila hati ni berzikir, dia terus berundur dengan hina. Okey. Tapi kalau hati tu lalai, maka hati tu jadi mangsa dia lah. Okey. Allahu Akbar. Okey. Jadi itu permintaan ada seorang wali Allah. Nanti lepas ni jangan kita nampak nyamuk, syaitan. Okey. Bukan. Okey, tak semua nyamuk itu syaitan. Okey. Tapi ini satu kisah wali Allah wali Allah waktu ni dia minta dekat Allah, dia nak tengok macam mana syaitan goda manusia. Okey. Jadi Allah nampakkan, Allah perlihatkan kejadian tu. Okey. Jadi dia nampak syaitan tu dia menyerupai nyamuk. Okey, dia duduk dekat bahu kiri kat belakang. Dia standby dengan belalai dia yang panjang ni, macam jarum belalai tu. Okey. Kemudian dia cucuk dekat hati. Dia cucuk dekat hati. Kalau dia tengok hati manusia tu kalau dia nampak hati manusia tu lalai, dia terus sebarkan racun dia. Masya Allah. Jadi kita kena kuatkan hati kita. Okey, kita tak nak lah dia sebarkan racun tu dekat hati kita. Okey. Okey, jadi itulah pengisian hadis kita hari ni. Alhamdulillah. Okey. Dengan berzikir ni, kita dapat kuatkan hati kita. Okey. Dengan berzikir, kita dapat jauhkan daripada godaan syaitan. Dengan berzikir, kita dapat top up segala amalan-amalan yang lain. InsyaAllah. Okay. Jadi, kita kena memperbanyakkan berzikir.
Satu hari tu lepas solat banyak-banyakkan berzikir insya-Allah. Okey, dengan kita berzikir niat kerana Allah Taala, semoga Allah lindung kita daripada segala keburukan. Alhamdulillah. Okey, terbaik. Okey. Okey. Baik, alhamdulillah, terima kasih yang dah bersama-sama hari ni. Okey. Baik. Syabas, terbaik. Terima kasih yang dah bersama-sama, dapat luangkan masa bersama dalam slot bacaan hadis insya-Allah. Okey, dapat sesuatu tak dalam slot hari ni? Okey, semoga kita dapat beramal dengannya. Okey, jadi dekat sini kita nampak berzikir ni power kebaikan dia. Insya-Allah. Okey, jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam orang yang banyak berzikir, ingat kepada Allah Taala. Insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Saya doakan, kita aminkan semua doa family mengaji 10-10 yang berdoa insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, kita tak tahu mana satu doa. Okey, mungkin ada doanya yang tak terhijab pun dengan Allah. Okey, amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali saya ucapkan bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ini insya-Allah. Okey, yang dah share alhamdulillah terbaik, mantap. Okey, terima kasih yang dah share. Yang dah komen, yang dah like, alhamdulillah terbaik, terima kasih. Okey, baik. Jadi sebelum akhiri slot hari ini, jangan lupa petang malam ini, okey, antara 7.45 sehingga pukul 8, kebiasaannya kita akan start pukul 8 slot bacaan Yasin dan tahlil. InsyaAllah kita nak sedekahkan bacaan Yasin kepada arwah. Okey, jadi boleh letakkan nama arwah pada link di bawah. Pada link komen dekat bawah. Okey, boleh scroll link komen dekat bawah untuk letakkan nama arwah insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Kita tengok hadis yang lain pula insya-Allah. Okey. Okey, jom kita tutup slot bacaan hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah. Okay, kita jumpa lain hari dalam slot bacaan hadis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.